Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang bab 2 ekosistem bagi subtopik seterusnya iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey, jadi pada hari ini ada 3 standard pembelajaran yang diharapkan awak semua dapat capai, iaitu yang pertama ialah anda semua boleh menjelaskan dengan contoh saling bersandaran antara benda hidup dan persekitaran untuk keseimbangan ekosistem. Yang kedua, anda boleh mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Dan yang ketiga, berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup dan mengaplikasi interaksi tersebut dalam kehidupan seharian. Okey, jadi untuk kita meneruskan perbincangan kita terhadap topik ini, maka hendaklah kita tahu terlebih dahulu beberapa istilah yang sering diguna pakai dalam bab ini, dan anda akan gunakan istilah ini sepanjang hidup anda. Anda akan sentiasa jumpa dia. Okey, jadi yang pertama ialah habitat. Biasa dengar habitat kan? Habitat ni ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Okey, contohnya kalau ikan, habitat dia kat mana? Okey, betul. Di laut. Kalau harimau, habitatnya kat mana? Hutan. Yes. Okey, kemudian kita pergi kepada spesies. Spesies ni ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak untuk menghasilkan anak. Okey, contoh gambar kat sini ini ialah pepatung. Jadi kalau pepatung dia nak menghasilkan anak, dia kena membiak sesama pepatung jugalah. Okey, ataupun kalau ayam sesama ayam. Kucing dia boleh membiak sesama kucing. Tak bolehlah ayam membiak bersama dengan kucing. Okey, dia tak dapat hasilkan anak sebab spesiesnya tak sama. Okey, kemudian kita pergi kepada populasi. Populasi ni ialah sekumpulan organisma yang sama. Okey, spesies. Sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey, kalau tadi spesies, dia ada ciri-ciri yang sama dan boleh saling membiak untuk hasilkan anak. Kalau populasi ni pula, dia adalah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Macam ni tadi, pepatung. Kalau ada banyak pepatung, ini kita panggil populasi pepatung. Kalau ada banyak kucing, populasi kucing. Kalau ada banyak ayam, populasi ayam. Okey, kemudian kita pergi kepada community. Komuniti ni pula ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Kita ambil contoh. Dalam satu komuniti tu mungkin ada populasi siput, populasi pepatung, okey, populasi jentik-jentik. Ini jentik-jentik. Kemudian mungkin ada populasi ikan gapi dan mungkin ada populasi ni apa? Ini adalah teratai ataupun pokok apa kita panggil? Kiambang. Okey. So biasanya komuniti ni kita akan jumpa pada satu ekosistem. Jadi boleh faham kat sini komuniti ni ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi, saling berhubung antara satu sama lain. Okey, kemudian kita tengok seterusnya ialah istilah ekosistem. Ekosistem ni adalah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuklah segala komponen yang bukan hidup seperti air, udara dan juga tanah. Okay, ambil contoh ekosistem kolam. So dekat dalam ekosistem kolam ni ada banyak komuniti yang ada kat sini. Okey, dia tinggal bersama-sama dalam satu habitat dalam kolam ini contohnya, dan dia saling berhubung, saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, termasuklah juga benda-benda komponen yang bukan hidup. Apa komponen bukan hidup ni? Komponen bukan hidup ni contohnya air, udara dan juga tanah. Okey, jadi kita boleh faham kat sini ada 5 lah istilah yang kita kena familiarkan diri kita, yang kita kena biasakan diri kita, iaitu pertama adalah habitat, yang kedua adalah spesies, yang ketiga adalah populasi, yang keempat adalah community dan yang kelima adalah ekosistem. Okey, dapat? Okey, baik. Sekarang kita akan tengok apa yang dikatakan dengan keseimbangan ekosistem. Jadi,
organisma dalam suatu ekosistem ni sebenarnya dia saling bersandaran, saling memerlukan antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies dia. Kemandirian spesies ni maksudnya dia akan pastikan spesies dia tu terus ada dekat muka bumi ni dan tak pupus. Maksudnya kalau dia nak pastikan spesies dia tu tidak pupus, dia kena sentiasa membiak lah. Okey, tak boleh pentingkan diri sendiri. Okey, kena saling bekerjasama, saling berinteraksi, saling berhubung dengan semua komponen hidup dan juga bukan hidup yang ada di sekeliling dia. Okey, contohnya organisma juga saling sandaran dengan komponen bukan hidup dalam persekitaran. Tadi cikgu sebut seperti apa benda bukan hidup, komponen bukan hidup. Air bukan benda hidup ya. Air, cahaya, udara yang kita bernafas ni dan juga tanah. Okey, saling bersandaran ni dia wujud antara organisma dengan persekitaran secara semula. Jadi untuk menghasilkan satu ekosistem yang seimbang, kita panggil balance. Okey, ekosistem yang seimbang. Kemudian suatu ekosistem tu dikatakan seimbang sekiranya organisma hidup tu dan komponen bukan hidup dalam persekitaran tu saling berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Okey, gangguan luar, bukan hangguan gangguan. Sekarang kita akan tengok kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Tadi kita tahu bahawa terdapat pelbagai jenis habitat, okey, tempat tinggal organisma. Jadi kalau anda rujuk pada buku teks anda muka surat 32, dekat situ dinyatakan ada lebih kurang macam 3 lah contoh habitat-habitat yang berbeza, iaitu gurun, apa lagi, kawasan tropika dan juga kawasan tundra. Jadi kalau kawasan tu adalah kawasan gurun, kita tahu kawasan gurun ni adalah satu kawasan yang mengalami cuaca yang panas dan kering yang melampau. Jadi bagaimana hidupan kat situ, iaitu tumbuhan dan haiwan tadi, dia menyesuaikan diri dia dengan keadaan gurun yang terlalu panas dan juga kering tadi. Okey, jadi kita panggil juga penyesuaian ni sebagai adaptasi. Okey, adaptasi maksudnya penyesuaian yang dilakukan oleh organisma agar dia boleh hidup di kawasan-kawasan yang tak sama ni. Okey, contoh kita tengok kalau tumbuhan yang berada di kawasan gurun ni biasanya dia mempunyai daun yang berbentuk duri untuk mengurangkan kehilangan air. Macam apa kalau pokok apa ada duri? Ya, pokok kaktus kan? Ni kaktus. Biasanya ada di kawasan gurun lah kaktus ni. So kaktus ni tidak ada daun macam pokok-pokok biasa. Tapi sebaliknya daun kaktus ni dia berbentuk seperti duri sebab dia nak kurangkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Okey, kemudian biasanya kaktus ni dia ada akar yang panjang, supaya boleh membantu kaktus tu tadi mendapatkan air dalam tanah. Dan yang penting juga permukaan pokok kaktus tadi tu kita tengok dia macam berlilin, berlilin yang tebal. Ini pun sama. Fungsi dia adalah untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, bagaimana pula dengan haiwan? Okey, kalau haiwan dekat kawasan gurun ni, contohnya apa? Unta kan? Unta. So, unta ni kita tengok dia ada bonggol. Bonggol ni fungsi dia untuk apa? Menyimpan air dan juga makanan. Sebab kita tahu dekat gurun ni susah nak dapatkan air. Jadi, unta ni dia ada bonggol. Special, istimewa. Dia boleh simpan air. Okey, kemudian kebanyakan haiwan tinggal kat gurun ni juga dia ada memiliki telinga yang besar. Kenapa telinga dia besar? Sebab haba boleh dibebaskan daripada telinga yang besar tu supaya badan haiwan tu tidaklah terlalu panas. Okey? Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana penyesuaian hidupan di kawasan tropika. Okay, kawasan tropika ni adalah satu kawasan yang menerima taburan hujan yang tinggi dan cahaya matahari sepanjang masa. Okey, pendek kata contoh negara kita lah. Okey, negara kita Malaysia ni beriklim khatulistiwa, tropika, kita mendapat hujan dan panas sepanjang tahun. Okey, so bagaimana pokok-pokok tumbuhan dan haiwan di kawasan tropika ni? Okey, biasanya di kawasan ini pokok-pokoknya memiliki akar banih yang mampu menyokong pokok. Akar banih ni akar yang besar. Jika kita masuk hutan, kita tengok akar pokok tu besar je. Okey, kemudian daunnya berlilin untuk membenarkan air hujan jatuh ke tanah.
Okey, kemudian ada pokok yang memanjat pokok lain. Okey, untuk dapatkan cahaya matahari. Kalau kita masuk hutan dekat Malaysia ni, kita tengok pokoknya besar-besar, tinggi-tinggi. Okey, akarnya besar, akar banih. Kemudian daunnya pula berlilin supaya apa? Bila hujan, air itu jatuh ke tanah. Lepas tu ada pokok yang boleh melilit-lilit pada pokok lain. Okey, kenapa dia melilit-lilit? Sebab dia boleh bantu pokok tu untuk dapatkan cahaya matahari. Sebab dalam hutan, daunnya banyak kan. Okey, dia berbentuk macam apa? Macam kanopi macam tu. Jadi persaingan untuk dapatkan cahaya tu sangat sengit. Macam itulah. Okey, kemudian kalau haiwan di kawasan tropika pula, macam contoh ada kulit yang boleh membuat penyamaran. Ambil contoh ni, haiwan apa ni? Okey, sesumpah chameleon. Dia boleh berubah-ubah warna dia mengikut keadaan sekeliling dia. Okey, kemudian ada kaki dan tangan yang panjang untuk mudah pergerakan. Contohnya apa ya? Orangutan kan. Terdapat burung yang ada paruh yang besar untuk memetik buah di pokok. Itu penyesuaian kepada haiwan dan tumbuhan yang ada di kawasan tropika. Okay, kalau di kawasan tundra pula, kawasan tundra ni adalah kawasan yang sejuk mengalami cuaca sejuk yang melampau. Jadi kalau kawasan kat sini, biasanya adaptasi tumbuhan kat sini, akar dia pendek je untuk serap air. Sebab kebanyakan tumbuhan adalah macam moss. Moss tu apa? Macam kulat macam tu lah. Okay, ataupun tumbuhan-tumbuhan renek macam dalam gambar ni. Okay, kemudian kalau haiwannya pula, dia ada lemak yang tebal dan bulu yang tebal. Okay, untuk membantu mereka ni memanaskan badan. Contoh ni apa? Ni beruang kutub. Yang ni pula adalah rusa kutub. Okay, baik. Untuk interaksi antara organisma, kita akan sambung dalam pembelajaran berikutnya. So, stay tune. Okay.